Baik, selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada kehadiran kamu semua ya. Ada 29 orang. Okay. Jadi sebelum cikgu mula ya untuk pagi ini, lesson yang seterusnya cikgu download dulu attendance ya. Dan kamu juga perlu isi lah. Ya. Sekarang sudah ada 30. Okey ya. Baik. Jadi cikgu ada buka kamera ialah untuk tujuannya. Nanti kalau orang tengok balik, dia nak tahu cikgu ini siapa. Kenapa dia tak switch on kamera. Jadi cikgu switch on kamera lah. Nanti semasa cikgu beri lesson atau PDP C, cikgu akan switch off lah kameranya. Nanti kamu boleh fokus. Kalau tak nanti kamu fokus kepada gambar cikgu saja ya. Tak fokus kepada nota. Yang penting kena fokus pada nota sini ya. Bukan fokus pada cikgu ya. Okay, itu yang paling penting lah. Tapi cikgu switch on kamera adalah nak beritahu kamu atau ibu bapa kamu nak tengok balik ya. Kamu sebenarnya boleh tengok balik ya YouTube cikgu yang sudah rekod itu tanpa internet pun boleh. Kalau nanti rumah ada orang nak pakai internet kan, jadi kamu tak ada internet pun boleh tengok set dalam pen drive. Macam mana ya? Sangat senang saja cikgu beritahu ya. Iaitu YouTube cikgu kamu download kalau siapa yang buat share layar itu dia tahulah. Okay. Lepas tu convert YouTube yang cikgu itu kepada MP4. MP4 itu kamu save dalam pen drive kamu. Lepas tu kamu tanpa internet pun boleh tengok video cikgu kerana sudah convert dalam MP4 ya. Jadi MP4 itu kamu buka MP4 address itu sudah boleh nampak video ini lah kalau nak refer balik ya. Mana tahu nanti setengah tahun lalu kamu nak tengok apa yang kita belajar Januari ini sudah lupa kan. Jadi boleh tengok balik ya tanpa internet ya. Itu ialah offline. Okay, offline. Kalau offsite itu lain. Offsite itu dia masih online. Macam kamu tengok video. Tetapi cikgu tak ada di dalam. Tak macam ini. Ini ialah online. Online ini semua orang ada di sini ya. Live. Itu online. Kalau offsite itu online juga. Tetapi kita tak ada dalam site ya. Dalam masa itu ada orang tengok pada waktu malam, ada orang tengok waktu petang, berlainan. Okay, itu maksud dia ada 3 term ya. Offsite, online, offline. Offline seperti yang tadi cikgu kata itulah. Okay, sudah 31 ya, kita mula. Baik, cikgu switch off ya, supaya kamu boleh fokus. Okay, semua boleh nampak. Kalau boleh beritahu, boleh dalam buka mic salah seorang kata boleh. Boleh nampak tak skrin ini? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, bagus. Thank you. Baik, kita mula ya. Okay, jadi hari ini kita akan pergi ke hasil pembelajaran yang pertama. Apakah hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah ya bagi satu ubahan tercantum. Jadi sebelum ini kita belajar ialah ubahan langsung kan. Ubahan langsung itu dia tak ada lebih daripada 2 pemboleh ubah ya. Tetapi ini dia lebih ya. Contohnya I ialah apa? I ialah investment ya. Investment pelaburannya kalau kamu belajar perniagaan ke ekonomi. Sama dengan P itu ialah apa? Kita sama ada panggil pokok atau prinsipal. Okey, prinsipal itu ialah dari perkataan bahasa Inggeris. Okey, kalau bahasa Malaysia ialah pokok ya. Pokok itu contohnya kamu simpan 1,000 atau 5,000 dalam bank ya. Itu ialah pokok atau prinsipal kamu. Tetapi wang itu kalau kamu simpan dalam simpanan tetap ya, dia akan bertambah. Okey, macam mana bertambah? Dia akan berdasarkan kadar faedah berapa peratus bank yang
bank yang beri ya. Okey, contohnya 1% atau 2% sekarang ini ya. Jadi kalau kamu simpan 10,000 akan dapat 1,000 lah kalau 1%. 100 ya, 1%. Okey, then kalau 1 tahun lah, kalau kamu simpan lebih lama 10 tahun akan dapat 1,000. Okey, semakin lama faedah yang kita dapat itu semakin tinggi dan dia akan automatic top up ya berdasarkan formula ini. Okey, itu ialah dalam ekonomi ya. Kalau kamu belajar perlahan ya, biasa perlahan atau perniagaan. Ini semakin lama kita simpan, semakin wang yang banyak kita dapat ya. Dia berdasarkan formula ini. Kalau kita simpan 5 tahun, wang lebih banyak. Kalau 10 tahun lagi banyak. Ya. Okay. Kalau 1 tahun sikit sajalah ya, kerana sekarang kalah faedah tinggi ya. Jadi macam mana nak kira, kita bergantung kepada kenapa sini tak ada K. Ada orang tanya ya, kenapa tak ada K? Sebenarnya K itu hanya satu simbol. Sekarang dia sudah ubah suai. K itu menjadi satu P. P itu sekarang ialah K lah, tetap ya. Wang yang kita simpan dalam bank itu. Kalau 10,000 ialah 10,000 lah, dia tak akan berubah. Okay? Tetapi kalau faedah dalam masa itu akan berubah. Tapi P ialah waktu pertama yang kita masuk itu ya, itu panggil pokok. Boleh ya? Okey. Jadi kamu tengok itu penerangan di sini ya. Semasa di tingkatan 3, anda telah mempelajari pengiraan faedah murah. I itu ialah pelaburan lah. Yang melibatkan pemboleh ubah P. P itu cikgu kata pokok ya. Atau prinsipal. A itu ialah kala faedah ya. Interest. Dan T itu ialah time atau masa lah. Situasi di atas menunjukkan kepada satu daripada contoh hubungan bagi ubahan tercantum. Jadi kalau lebih daripada 2 pemboleh ubah itu kita panggil ubahan tercantum ya. Jadi apa itu ubahan tercantum? Ialah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil lalap ya. Jadi ini ialah kata kunci dia. Kalau boleh kamu nanti kamu tulis dalam nota kamu hasil lalap ya. Hasil lalap apa? 2 atau lebih. Hasil lalap A dengan T lah. 2 ya. Atau lebih. Boleh lebih daripada 2 ya. Dia boleh lagi satu mungkin B ke. Boleh. Pemboleh ubah yang lain. Okey. Jadi hasil lalap 2. Itu panggil ubahan cantum ya. Lebih daripada 2 pemboleh ubah. Bukan X sama dengan KB. Bukan X dengan B saja. Dia berkala terus, I berkala terus dengan RT. Itu panggil ubahan cantum ya. Okey, itu ialah pengenalan. Ada apa soalan nak tanya setakat ini? Kalau ada boleh tak. Sudah 36 orang ya. Saya tengok apa mesej kamu. Boleh faham Okay, start. Okay, bagus Alun. Terima kasih. Okay, saya teruskan ya slide kedua. Okay, slide kedua. Kamu nak catat pun boleh catat lah. Ada orang dia suka ya, kamu belum ada buku latihan kan atau buku gapen kan. Kalau ada, nak tulis boleh buka 3 buku latihan ya. Guna buku latihan yang pertama, catat nota ini untuk bab yang pertama lah. Nanti kita dah habis ya, baru pergi bab kedua itu jam baru buka buku kedua lah. Karena sekarang pun tak boleh hantar buku latihan kan. Jadi kamu tulis nota ini dan tulis tariknya. Dan di sana mention PDPR lah. Jadi lain kali kamu boleh refer balik dalam hard copy kamu. Ya. Kalau kamu nak tengok soft copy, kamu boleh tengok video cikgu yang sudah letak dalam site. Ya. Tetapi itu perlu ada internet. Okay? Kalau nak offline, kamu kena download dan convert dia kepada MP4. Dan set dalam pen drive, itu ialah soft copy. Ya? Jadi dia ada banyak term atau perkataan dalam bahasa komputer ya. Soft copy, hard copy. Kalau hard copy ialah nota kamu tulis dalam buku latihan seperti yang cikgu kata sekarang. Kamu boleh buka satu buku gapennya tahun lalu punya yang ada, boleh continue. Tapi tulis tingkatan 5 lah. Tahun 2021.
Jangan tulis tahun 2020 ya. Saya ada nampak lah, tapi saya rasa bukan kelas ini lah. So, dia isi kehadiran itu jam ya, masih tulis tahun 2020. Dia belum biasa lagi ya. Tahun ini sudah tahun 21 ya. 20 sudah lepas. Baik, kita sambung ya. Okey. Bagi satu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum ya. Saya rasa kamu sudah catat ya dalam buku nota atau buku latihan satu kamu ya. Dengan X kuasa M dan Z kuasa N boleh ditulis sebagai oleh kerana dia ada dua pemboleh ubah kan. Jadi ini panggil ubahan cantum. Yang lesson yang lepas ya, kamu belajar hanya Y berkala terus dengan X kuasa M saja kan. Tetapi ini dia ada berkuasa dengan X kuasa N darab dengan Z kuasa N. Okey? Jadi ini ialah hubungan ubahan ya. Tetapi kalau kita tulis macam hubungan ini masih tak dapat selesai ya soalan dalam Google Form. Nanti ya cikgu akan tunjukkan. Okey. Jadi kita perlu ubah suai dia kepada persamaan. Okey, persamaan sama sajalah, sama. Ubah suai hubungan langsung ini kepada sama. Dan lepas tu tambah satu pemarah K. Jadi dia akan menjadi ini. Ada ini ganti nilai dalam baru boleh jadi jawapannya. Okey. Jadi M ini boleh apa-apa nombor. Contohnya 1, 2, 3 atau nombor pecahan. 1/2, 1/3. Dan kuasa Z ini N boleh sama juga. Boleh dalam bentuk positif atau bentuk negatif. Tetapi oleh kerana ini ialah ubahan langsung. Jadi semua positif. Kamu tak tanya kenapa tak ada negatif cikgu? Ada negatif tak? Ada. Tetapi itu bukan sekarang cikgu nak bagi ya. Itu pada minggu depan. Apabila kita belajar ubahan songsang itu jam. Dia punya kuasa boleh jadi negatif. Kalau kuasa dia M atau N ini negatif ialah ubahan songsang. Kalau positif kuasa dia ialah ubahan langsung. Boleh ya? Jadi sekarang kamu sudah faham apa itu ubahan tercantum dan ubahan langsung ya. Sebenarnya ubahan tercantum ini juga subset ya. Cikgu gunakan perkataan matematik subset kepada ubahan langsung. Okey. Atau dengan kata lain bahasa umumnya, dia ubahan tercantum ini dia adalah ahli. Okey, ahli keluarga kepada ubahan langsung ya. Hanya ubahan tercantum ini dia lebih daripada satu atau dua pemboleh ubah. Dia ada tiga ya. Kalau ubahan langsung biasa dia hanya dua pemboleh ubah. Y berkala terus dengan X. Dia tak ada Z ya. Itu ialah ini lebih complicated lah. Macam sekarang punya shopping center ya. Dia ada jual baju, ada kedai makanan, juga ada office pejabat di dalamnya. Itu panggil ubahan tercantum. Apa-apa pun ada di dalam. Kalau macam kedai luncit KK atau 99, itu ubahan langsung. Dia hanya jual barangan saja. Dia tak ada jual baju, tak ada pejabat di dalam. Itu hanya jual barangan keperluan harian saja. Itu maksud dia ya. Okay, any question? Kalau ada boleh buka mic, kalau tak ada boleh juga buka mic, cakap tak ada. At least ada suara kamu dah. Nanti ini semua sudah record ya. Okay, ada soalan? Tak ada. Bagus. Ini siapa? Nama saya apa, kelas mana, boleh cakap sikit? Karena cikgu, cakap tak ada, cikgu tak tahu siapa. Nanti orang tengok pun tak tahu kelas mana. Siapa cakap tak ada tadi? Oli Ing. Li Ying, bagus. Li Ying, you kelas mana sekarang? 5 Ruby. 5 Ruby. Okay, bagus ya Li Ying. Li Ying saya kenal dia. Dulu selalu main badminton kan Li Ying. Betul. Sekarang ada main badminton lagi? Tak ada. Tak ada. Okay, bagus. Okay. Itu ada satu Lee lagi ya. Lee itu kelas mana? 5 Peridot. Dia ada di dalam tak? Sudah ada masuk belum? Tak ada. Kenapa? Belum bangun lagi ya? Ya.
Ya. Oh, okey. Nanti kena beritahu dia lah ya. Itu bagus ya. At least kita ada komunikasi lah. Kalau tak, itu bukan kelas konduktif ya. Kerana hanya cikgu yang cakap. Sebenarnya kamu yang cakap, cikgu kenapa ini macam mana jawab. Jadi dia ada dua hala. Itu baru meet. Kalau tak macam tengok video ya. Okey, terima kasih Li ya. Nanti cikgu beri markah bonus ya untuk kamu. Okey. Kalau orang tengok video atau apa, dia bentar ada murid di dalamnya, bukan cikgu seorang saja. Okey ya. Okey, saya tengok berapa orang dulu ya. Okey, sekarang sudah 40. Okey, bagus 40 ya. Saya perlu laudut dah. Kalau tak nanti kamu isi kehadiran tapi ini juga laudut ya. Jadi kamu tak dapat kata ada tak ada ya, kerana cikgu ada laudut. Okey. Dia ada di sini. Okey. Tak boleh elak nanti cikgu ada orang tak masuk dia isi kehadiran ada tak boleh ya. Tak boleh elak ya. 40. Saya rasa akan lebih lagi lah. Tapi nanti lepas lesson cikgu baru tengok sekali lagi ya. Wah, time pass very fast ya. Sekarang sudah 8.30, 8.35. Okey. Apa masih ada masa. Okey. Lik, kamu sudah tahu apa itu ubahan tercantum? Okey. Jadi marilah kita pergi ke contoh ya. Macam mana nak kira. Okey. Itu dalam bahasa Mandarin apa? Bahasa Mandarin lah. Yang nama apa? Kelas mana? 5 apa? 5 apa? Nama? Eng Wen Hui. Eng Bun Hui. Okey, bagus ya, Eng Bun Hui. Kalau bahasa Mandarin, cikgu pun tak pastilah Eng Hui. Okey, kerana cikgu pun jarang cakap dalam bahasa Mandarin. Apa yang nak tahu dalam bahasa Mandarin? Saya tak pasti. Tapi ubahan ialah 变数. Okey, 它不是直接的变数啦。OK， dia ialah 它是直接变数，但是里面它有tercantum. Tercantum itu maksud dia lebih daripada 2 pun boleh ubah lah. Okey. Itu yang boleh saya terangkan. Okey. Tapi saya rasa tercantum itu maksud dia lebih daripada 2 pun boleh ubah. Okey. Boleh tak saya terang macam tu? Boleh. Okey. Thank you. Okay, good. At least ada 2 respon ya. Itu yang cikgu nak ya. Cikgu pun tak rasa sepi lah. Okay, kalau tak cikgu cakap sendiri dengan komputer ya. Baik. Jadi kita pergi ke contoh 9 ya. Saya besarkan sikit. Tapi nanti saya akan kecilkan lah. Kalau tak nanti saya tak dapat ke itu apa ya. Okay. Boleh ya? Ini lebih jelas kan? Okay. Kamu bacakan soalan dahulu sebelum cikgu terangkan. Jelas kak soalan ini? Okey, cikgu bacakan ya, boleh? Okey, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol. Sini ialah simbol hubungan ya. Okey, dalam persamaan bagi setiap yang berikut. P berubah. P ya. Jadi P ialah image, tulis dulu P. Berubah secara langsung. Ini ialah hubungan secara langsung ya. Dengan Q. Q ialah pemboleh ubah. Dan apa maksud dan? Dan ini ialah hasil lalap ya. Tapi hasil lalap kita tak payah tulis lah. Kita tinggalkan kosong. Kita faham lah. Tapi gabungkan ya. Gabungkan 就是合在一起. Itu panggil cantum ya. Tapi saya tak boleh guna Mandarin ya. Sikit-sikit boleh lah. Itu salah ya. Okey. Punca kuasa 2A. Jadi maksud dia P berkala terus atau ubahan langsung Q lalap dengan punca kuasa A. Okey, kalau kamu tulis ini, ayat ini kita sudah ubah sesuai menjadi
ayat matematik ya, tetapi masih tak boleh selesaikan kerana dia nak persamaan. Jadi kita kena ubah soal dia menjadi P sama dengan K. Okey, K ialah pemalar, Q punca kuasa 2. Ini baru jawapan dia untuk A ya. Boleh? Boleh tak? Ada orang jawab? Boleh? Boleh. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kita terus ya. Okey, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2. Okey, jadi Y berubah langsung. Okey, berubah langsung. Y W kuasa 2 W ya. Kuasa 2 W ini ialah W kuasa 2 lah. Dan kuasa 3X. Jadi X kuasa 3. Okey. Jadi kita langkah pertama tulis dalam hubungan ini dulu. Lepas tu ubah soal dia menjadi Y sama dengan K W kuasa 2 X kuasa 3. Nanti latihan semua perlu buat ya. Kerana itu ada markah PBD ya. Kerana di bawah itu ada satu latihan ya. Latihan intensif atau latihan kendiri 1.1 C. 5 soalan semua perlu buat ya. Jangan lupa. Baik, itu ialah jawapan dia ya. Jadi ini lebih daripada dua pemboleh ubah, panggil ubahan tercantum lah. Okay. Kalau Y sama dengan KW kuasa 2 itu ubahan langsung. Ini ubahan tercantum. Sebenarnya tak banyak beza lah. Ya. Hanya ini dia lebih complicated. 比较复杂一点。Baik, C ya. Isi paru prisma. V berubah secara langsung dengan luas kelatan A. Okey, jadi V berkala terus dengan A. Dan tingginya H. Okey, A lalat dengan H lah. Okey, tapi ini tak ada kuasa 2, kuasa 3 ya. Jadi kita ubah soal dia menjadi dalam bentuk persamaan. Dia akan menjadi V sama dengan KAH. Ini ialah dalam bentuk persamaan. Okey. Dalam ini baru kita boleh selesaikan soalan. Ya. Kalau kita dalam hubungan tak boleh. Ya. Okey. D. Jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung. W berubah secara langsung dengan panjang P. Jadi P ini dia tak ada kuasa kan. Okey, jadi P saja. Kuasa 2 line meter. Jadi D ini ada kuasa 2 line meter ya. Jangan lupa kuasa 2 untuk D ya. Tapi jangan bracket. Kita letak P D kuasa 2. Maksud 2 ini hanya untuk D saja. Dia bukan untuk P. P tak ada kuasa. D ada kuasa 2. Okey, ubah soal dia jadi bentuk persamaan. Jadi dia akan menjadi W sama dengan K PD kuasa 2. Itu jawapan dia ya, untuk bahagian D. Ada apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey, bagus. Suara dia cukup jelas ya. Itu yang cikgu nak ya. At least ada respon tau. Itu sangat penting. Kalau pengetua ke, penolong kanan pentadbiran ke, atau guru matematik mungkin Encik Azwan ke, atau Puan Tong ke, yang ajar kelas kamu kan. Sebenarnya cikgu tak ajar kelas kamu, tapi PDPR ialah anda cikgu lah. Nanti cikgu ajar kamu. Nanti kamu ambil kehadiran atau kamu tengok video ini kan. Dia tahu, OID Ing ada di dalam. Tadi Eng, Nima Opa ada di dalam. Jadi kamu jawab itu jam kamu. Kamu boleh kata nama saya ialah apa dan saya datang dari kelas mana. Nanti cikgu lain dia tahu lah. Kamu ada bagi respon. Okay? Especially ya, khususnya apabila nanti kita jawab soalan. Itu jam. Boleh ya? Okey, kita teruskan. Okey, contoh 10 ya. Okey. Diberi bahawa X ubahan langsung Y kuasa 2Z. Ini sudah bentuk soalan matematik lah. Tapi kamu jangan bimbang lah. Nanti minggu depan cikgu akan upload ya
soalan SPM format baru dalam Google Classroom. Okay. Jadi kita bukan Google Meet saja ya. Kita ada juga guna Google Classroom. Tetapi semua perlu guna ID MOE ya. Itu ialah saya akan upload latihan dalam bentuk format SPM. Jadi kamu kena download dan buat ya. Sesiapa yang belum menyertai Google Classroom ya, sila menyertai selepas lesson inilah supaya nanti apa yang saya upload dalam Google Classroom ya, 5 OPA, 5 topik, 5 loopy, 5 parallel itu kamu semua boleh nampak. Lepas tu kamu sudah buat, lepas tu can turn in. Nanti cikgu boleh nampak siapa sudah hantar. Nanti cikgu akan tanda dan return balik kepada kamu. Jadi kamu boleh tengok mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita ada dua cara. Okay? Kenapa cikgu perlu buat itu? Kerana kertas kamu SPM pun ada dua kertas kan. Satu ialah objektif. Objektif ialah seperti yang cikgu bagi dalam slide ini. Google Form. Okay? Ada pilihan. Satu ialah subjektif kan. Subjektif itu kamu kena tulis. Kerana kerja langkah kamu ada markah. Jadi cikgu perlu upload latihan itu untuk kamu buat. Ya? Jadi kita juga ada guna Google Classroom. Tetapi cikgu kena ajar Google Meet dulu. Nanti kamu baru boleh buat lah. Boleh ya? Kalau tak dapat buat, nanti cikgu baru buat video seperti dalam set industri ya. Kamu kalau tekan ke dalam, kamu boleh nampak. Cikgu ada beritahu macam mana selesai untuk soalan satu. Nanti cikgu akan tunjukkan ya. Baik. Anggapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6. Jadi sini kita sudah ada ini kan. Langkah pertama tulis hubungan dalam bentuk persamaan. Tapi ini tak ada markah ya. Kita ganti X sama dengan 6. Y sama dengan 3. Tetapi 3 kuasa 2 lah. Z sama dengan 5. Dan K. Sampai sini baru dapat satu markah. Okay, baru dapat satu markah. Kalau matematik mereka guna bebas. B1 lah. Cikgu tak ada tanda, cikgu tak pasti lah. Tapi cikgu ada khususkan B1. Okay. Ini untuk kerja kamu satu markah. Kalau matematik tambahan kita guna K. Ya, cikgu biasa dengan matematik tambahan. Tapi matematik pun tak ada masalah. Ya. Okay. Di sini satu markah. Lepas tu kamu cari nilai K. Kita guna kalkulator 6 bagi dengan 3 kuasa 2 darab dengan 5. Jadi jawapan dia ialah 2/15. Ini satu markah lagi, B2. Okay. Jadi sudah dapat 2 markah. Markah pertama untuk ini, bentuk persamaan. Markah kedua untuk nilai K. Okay. Lepas dapat nilai K, baru ganti balik ke sini. Jadi dia akan menjadi satu bentuk persamaan. X sama dengan 2/15, Y kuasa 2 darab dengan Z. Ini ialah ubahan tercantum. Ya. Ini kesimpulan. Ini ialah jawapan akhir. Ini tetap benar lah. Ini tak boleh ubah ya. Ada orang kalau sini salah, dia akan menyebabkan jawapan akhir salah. Jawapan akhir masih sama, kita guna N. Ya. N itu ialah jawapan yang standard seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. Okay. Ada murid SPM Sabah Sarawak ya. Mereka pun perlu, kalau ada kedua soalan ini, mereka juga perlu dapat jawapan 2/15 Y kuasa 2Z. Ya, tak boleh sana dapat 1/15 Y kuasa 2Z. Langkah dia mungkin, kerja dia B itu mungkin setiap orang dia punya cara penyelesaian berlainan kan. Tetapi jawapan akhir N ini mesti sama. Iaitu 2/15 Y kuasa 2Z sama dengan X. Tak boleh sama dengan A sama dengan B. Tak boleh ya. Okey, itu ialah penyelesaian untuk ubahan tercantum. Ada apa soalan? Tak ada, boleh faham. Boleh faham. Jelas? Jelas tak? Jelas. Okey, nama siapa? Ini ialah Lori ya, Lori yang jual gas. Nama siapa tadi yang jawab itu? Li Ying juga. Oh, Li Ying yang jawab saja. Okey. Yang lain? Lain macam mana? Saya nak tengok ya kehadiran. Saya selalu kena memantau ya. Okey, 40. Yang lain 39 orang. Eng boleh faham tak? Eng Wei Hui.
Dari Nima Opa, saya Boleh. Okey, bagus. Okey. Yang lain, Lim Jun boleh cakap sikit lah? Tak dengar. Lim Jun, ada tak? Atau dia bukan mic tapi dia orang tak ada. Itu yang cikgu bimbang lah. Sebenarnya kita perlu buka kamera lah. Jadi perlu boleh nampak kamu ada tak. Ada orang dia tak buka kamera, dia lepas tu dia switch on tapi dia tidur. Atau orang dia tak ada di sana. Ada. Ada, bagus. Boleh tengok muka tak? Lim Jun. Tengok muka. Boleh switch on kamera. Kalau saya paiseh. Tak payah paiseh lah. Apa paiseh? Biasa mah. Itulah saya pun tak faham tau. That's why kenapa kita kena buat ubahan tau. Jadi lain kali kita baru berani untuk buat presentation tau. Itu ialah sekarang kita punya gelombang ketiga. Kita nak berpusat murid supaya murid boleh bercakap. Bukan macam dulu kita pakai papan putih. Sekarang sudah tak ada papan putih. Nampak ada papan putih tak ada kan. Cikgu punya papan putih pun wheelchair punya lah daripada komputer. Betul tak? Boleh present. Kalau kamu pergi ke luar negara, ramai mereka buat macam tu lah. Dia tak paiseh punya itu. Dia tengok itu orang barat mana ada. Kalau dia tak faham, dia kata saya tak faham. Kamu tengok banyak video kan. Dia buat itu apa? Itu magic kan. Ada orang Cina yang orang tua lah. Dia buat magic di depan lah. Ada satu orang pemula lah, orang barat. Dia tengok lah, dia tak faham lah. Dia terus tanya. Macam mana buat ini? Saya tak faham. Boleh tunjuk. Macam tu. Dia bukan, macam tak boleh. Kita nak belajar Kita nak belajar. Kerana dunia ini yang akan datang, dia penuh dengan persaingan seperti yang kamu belajar itu ekonomi dia persaingan sempurna lah. Bukan monopoli lagi, bukan macam dulu bapa kamu atau mak kamu tinggalkan harta nanti itu tak boleh kita kena belajar pengetahuan, kita kena banyak pakai macam Singapura teknologi. Sekarang Singapura bas dia pun tak ada orang yang pandu ready lah. Dia semua pakai komputer yang pandu. Tetapi kelajuan dia 30 km per jam lah. Kenapa? Kerana komputer itu dia boleh kerja 24 jam. Okay? Sampai larut malam. Kecuali sistem down lah. Tetapi kalau macam pakai pemandu kan ada pemandu itu sakit atau tak dapat datang. Itu. Macam video ini cikgu sudah rekod kan. Kamu boleh tengok-tengok bila sampai akhir tahun pun boleh tengok. Semua ada rekod. Jadi kita kena belajar, berani untuk buat presentation. Okay? Kamu pergi interview pun sama tau. Saya nak jawatan ini, saya nak jawatan itu. Bukan tunggu orang pilih kamu lah. Sekarang dunia sudah berubah Jangan tunggu, kena wakil sendiri. Faham? Kena berani. Kita sekarang sudah tak ada majikan tau. Sebenarnya semua kalau sekarang kamu belajar di universiti dan kali keluar dia nak galakkan kamu kreatif. That's why banyak YouTuber. Nampak tak? Kamu sekarang kamu boleh belajar, nanti lain kali mana tahu boleh jadi YouTuber. Sekarang banyak lama mahasiswa menjadi YouTuber Okey. Jadi kita teruskan Okey, seterusnya. Semakin susah dia, bukan senang semakin susah dia. Tadi cikgu dah pergi ke contoh 10, sekarang contoh 11. Soalan dia semakin rumit Okey, tapi cikgu besarkan full screen. Kamu boleh nampak. Okey. Ini ialah penyelesaian Tenaga keupayaan, graviti, E. Jadi tulis E dulu apabila sudah baca. Joe ini tak payah tulis, unit dia tak payah tulis Bagi satu objek berubah secara langsung. Jadi tulis simbol hubungan langsung Dengan jisim dia M. Jadi tulis M. Pecutan graviti G. Jadi tulis G. Dan kedudukan pada ketinggian H. Okey. Jadi E berkala terus MGH. Okey. Ubah soal dia jadi bentuk persamaan dulu.
Kalau tak, kita tak boleh selesai. Ini tak ada markah ya. Hanya kita ganti E sama dengan 97, M sama dengan 4, G sama dengan 9.81, H sama dengan 5 ke dalam sini baru dapat B1 ya, markah pertama. Okey, ini dalam SPM lah ya. Cikgu perlu beritahu kamu kan kerana semua nak lulus kan. Jadi kena tahu macam mana dapat markah ya. Okey, lepas tu guna kalkulator. 197 bagi 4 kali 9.81 kali 5. Kita dapat 1. Jadi K sama dengan 1, 1 markah lagi. Jadi kalau K sama 1 tak payah tulis lah. Boleh tulis E sama dengan MGH. Jadi ini ialah N. N itu ya jawapan akhir. Seluruh Malaysia. Okey, akan dapat jawapan ini. E sama dengan MGH. Jadi formula dia, kalau ini ialah formula fizik ya, atau sains. Dia datang daripada mereka buat eksperimen lah. Okey, nilai ini mereka bukan buat satu saja ya, mereka akan buat beberapa eksperimen dan akhirnya semua akan dapat K sama dengan 1. Walaupun nilai dia berubah ya. Jadi mereka baru boleh tulis formula. Boleh ya. Jadi kamu sudah tahu apa itu tenaga keupayaan graviti kan? Iaitu tenaga yang tersimpan di dalam sesuatu objek disebab oleh kedudukannya. Tapi ini tak penting lah. Dia tak akan tanya dalam matematik. Kalau kamu nak belajar sains, ini baru penting ya. Tapi ini sebagai pengetahuan tambahan. Kamu boleh baca sendirilah ya, di sini. Okey, ada apa soalan nak tanya? Setiap kali Tak ada. bagus. Nama Liing. Nama siapa? Ya. Liing. Okey. Liing sangat aktif ya. Samalah saya rasa macam tu, macam kelas 1 memang ada satu orang ya. Macam kalau 5 tingkatan 5 ya. 5 cash I ialah Ang. Kamu kenal Ang itu kan? Dia anak cikgu. Selalu dia yang jawab saja. Kelas ini Liing selalu yang jawab. Lim Zong, 3 orang setakat ini. Yang lain boleh ya, cuba ya, jangan rasa segan. Jangan rasa segan. Especially kamu nak jadi lain kali nak jadi perniagaan ke, nak jadi tauke ke, nak apa. Kena banyak bercakap dengan customer. Tak boleh diam-diam. You kena memperkenalkan produk kamu kepada mereka. Kalau kamu diam-diam, nanti orang pun tak tahu apa you nak jual kan. Betul tak? Jadi ambil peluang ini. Ini adalah pentas ya untuk kita belajar. Okey? Kalau kita tak ambil peluang ini untuk bertutur, lain kali pergi luar lagi tak berani nak tutup. Dia diam-diam saja. Okey? Tak salah ya. Salah pun tak apa, tak tolak markah. Itu ialah tujuan Google Meet. Ya? Google Meet ialah nak kita bertutur. Sebenarnya kamu present. Lepas tu cikgu kata, cikgu tanya soalan kenapa macam ini, macam mana dapat jawapan. Itu baru betul ya. Kita slowly lah ya. Okey. Teruskan ya. Okey, contoh 12. Okey, cikgu bacakan. Adakah laju? Takkan. Okey. 3 kuantiti X, T dan U berubah secara seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Okey, jadual di sebelah. Ini dia bagi jadual ya. Ini macam dia buat eksperimen lah, buat 3 kali ya. Okey. Diberi bahawa X berubah secara langsung. X berubah secara langsung ya. Nampak? Dengan T. Dan punca kuasa 3U. Punca kuasa 3U ya. Jadi U ini kena punca kuasa 3. Jadi langkah kedua, kita ubah suai hubungan ini kepada bentuk persamaan. Dia akan menjadi X sama dengan KT punca kuasa 3U. Dalam sini tak ada markah lagi. Tetapi kita akan ganti nilai. Nilai dia dari mana? Lah di sini. XTU. Mana satu kita nak pilih? Tentunya kita nak pilih T lah. Kenapa kita tak boleh pilih X dengan U? Kerana X dengan U itu dia ada satu pemboleh ubah yang masih kita tak pasti lagi. Jadi kita tak boleh pilih S atau U. Kita hanya boleh pilih T. Kenapa? Kerana T itu dia sudah lengkap dengan nilai X, nilai T dan nilai U. Jadi kita ganti dia ke dalam. Ya? Okey.
XTU ya. Ini ya, kolom pertama, baris pertama ini ya. X sama dengan 6. Okey. T sama dengan 0.8. U sama dengan 27. Tetapi 27 itu perlu punca kuasa 3 ya. Okey, jadi kita nak cari K, samalah guna kalkulator. Ini sudah dapat satu markah ya. Okey, K sama dengan 6 bahagi dengan 0.8 darab dengan punca kuasa 27 kuasa 3. Ini ialah kita dapat 3 lah. Jadi 3 darab 0.8 kita dapat 2.4. 6 bahagi 2.4 kita akan dapat 2.5. Okey ya. Itu ialah jawapan dia lah. Kita guna kalkulator. Okey, apabila dapat K, ganti dia ke dalam persamaan ini, dia akan dapat X sama dengan 2.5 T kuasa 3 punca. Ini bukan jawapan akhir ya, kerana kamu tengok apa dia nak cari. Kintong nilai X dan nilai Y. Ini bentuk soalan SPM. Bukan nak kamu cari bentuk persamaan saja ya. Kalau bentuk persamaan ini betul, dapat markah satu lagi, B3. Tetapi sekarang kehendak soalan ialah dia nak cari X dan Y. Biasa cara cikgu yang buat ialah cikgu akan highlight atau underline ya. Buat garisan di bawah dengan pen merah X dan Y. Jadi kita tahu apabila ada masa lebihan, kita nak lunjuk balik, kita tahu apa kehendak soalan. Kehendak soalan nak cari X dan Y ya. Okey, jadi kita nak cari X, kita guna sini ya. X sama dengan ini 2.5 masih sama. Okey, T sekarang ialah 1.2, ganti 1.2. U ialah 125, jadi ganti U 125. 125 punca kuasa 3 ialah 5. 5 darab 1.2 ialah 6. 6 darab dengan 2.5 kita akan dapat 15. Jadi X sama dengan 15. Jadi sudah selesai. Dapat satu markah lagi. N2. Okey. Ini jawapan X hanya satu markah saja ya. Jawapan dia mesti 15. Tak boleh 14, tak boleh lain nombor ya. Dia mesti 15 seluruh Malaysia. Okey. Nak cari Y, kita guna baris ini ya. Baris ketiga ya. Ini panggil baris, ini panggil kolom ya. Baris ketiga. Jadi gantilah. X sama dengan 50, K 2.5 itu sudah tetap ya. T ialah 40. Dan punca kuasa 3 bagi Y. Jadi kita nak cari punca kuasa 3 bagi Y ialah 50 bagi 2.5 bagi 40. Jadi punca kuasa 3 bagi Y ialah 0.5. Tetapi 0.5 itu adakah dia nilai Y? Ramai orang tinggal sampai sini saja ya. Dia kata, saya punya betul lah 0.5. Nanti keluar daripada bilik peperiksaan, kawan kata dia bukan. Jawapan dia bukan 0.5. Jawapan dia lain. Jadi dia sudah pegang. Betul lah saya buat 0.5. Bukan ya. Kerana itu 0.5 itu ialah punca kuasa 3 bagi Y. Jadi Y ialah apa? Y ialah 0.5 kuasa 3. Jadi apa jawapan dia? Slide yang seterusnya ya. Cikgu tengok ya. Di sini. Okey, jawapan dia ada di bawah. 0.125. Jadi Y sama dengan 0.125. Bukan 0.5. Y sama dengan 0. Ya, ada apa soalan nak tanya? Cikgu boleh tunggu sekejap tak? Boleh, boleh. Boleh, tak ada masalah. Nak catat dia? Nak catat dia? Okey, catat dulu. Boleh, you beritahu cikgu, boleh tunggu, cikgu minum sikit ya. Soal dahaga juga. Bagus ya, Ding. Kerana saya tahu ini sudah lesson kedua. Ini ya. Wen Hui. Wen Hui, okey bagus. Kerana saya kenal suara kamu saja, tapi Ling saya tahu muka dia lah. Saya pernah dia bermain badminton kan. Kalau Wen Hui, adakah ada hubung saya kata playback itu videonya, Wen Hui? Hari ini dapat bangun awal, bagus. Okay, catat dulu, kalau sudah siap beritahu cikgu ya Wen Hui, nanti cikgu akan teruskan. Catatlah sebagai hard copy, semua orang boleh catat ya. Okay. Lebih baiklah, biasa cikgu pun buat macam tu. Atau lebih cepat guna teknologi,
ada handphone kan, ambil handphone, ambil gambar slide ini. Jadi nanti baru catat slowly. Atau nak terus catat pun boleh. Tak payah buat 2 kali kerja lah. Cikgu bagi masa untuk kamu catat. Macam cikgu ajar dalam bilik belajar kan. Okay, boleh catat. Tak ada masalah. Yang penting cikgu nak kamu betul-betul lah, ya, betul-betul. Kalau siap beritahu cikgu ya, cikgu sudah siap. Nanti cikgu boleh ke slide yang seterusnya. Setakat ini boleh faham tak? Boleh, susah sikit. Susah sikit, betul. Jadi, tapi langkah dia masih sama ya. Cikgu buat ringkasan awal lah dulu ya. Langkah dia masih sama. Langkah pertama, tulis dalam hubungan langsung. Walaupun dia ubahan tercantum lebih daripada 2 pemberi ubah. Seperti ini ya. Lepas tu langkah kedua, ubah sesuai hubungan ubahan langsung itu kepada bentuk persamaan. Tetapi langkah pertama, langkah kedua masih tak dapat markah lagi. Maka hanya beri pada langkah yang ketiga, iaitu gantikan nilai daripada soalan ke dalam bentuk persamaan ini. Ya, X DU. Siap. Siap ya. Okey, bagus. Untuk dapat K ya. Okey, cikgu terus lah. Terima kasih. Okey, cikgu besarkan sikit. Jadi sudah habis lah subtopik yang pertama, ubahan langsung. Dalam ubahan langsung itu ada 2 pemberi ubah, ada lebih dari 2 pemberi ubah. Kalau lebih daripada 2 pemberi ubah, kita panggil dia ubahan tercantum ya. Jadi sekarang kita pergi ke bagaimana menyelesaikan aplikasi ya, TP3. Masalah yang melibatkan ubahan langsung ya. Ini ialah penyelesaian. Knowledge, pengetahuan kamu sudah ada, sudah faham. Tetapi pengetahuan dan sudah faham tak pasti kamu boleh buat ya. Kalau kamu tak dapat aplikasi. Contohnya ya, ramai orang kata, saya belajar di universiti ya, saya belajar di college. Apa yang saya belajar itu semua tak gunanya. Keluar semua tak boleh pakai. Betul tak? Apa yang mereka kata itu? Kalau kamu buat analisis ya, tak semua betul ya pun tak semua salah. Kerana apa? Knowledge itu, pengetahuan mereka belajar itu masih ada, hanya mereka tak dapat digunakan dengan sepenuh dia. Sebab dia kata tak guna atau tak ada keadaan situasi yang sesuai untuk mereka mengaplikasikan. Tetapi apabila mereka menghadapi masalah, kalau mereka ingat balik apa yang mereka belajar itu boleh aplikasi, itu jam mereka akan rasa begitu. Okey? Kadang-kadang contohlah, kalau kita sudah faham tapi tak tahu macam mana guna, kita tak dapat selesaikan masalah. Itu yang maksud dia sama ya. Itu yang paling penting. Jadi macam mana nak selesai masalah ini? Tak ada cara lain. Langkah dia hanya buat banyak latihan. Okey? Latihan cikgu beri 5 soalan itu semua mesti buat. Apa soalan yang cikgu upload dalam Google Classroom juga perlu buat pada minggu depan ya. Atau tanya dalam WhatsApp, atau tanya cikgu personally, okey? Atau tanya semasa Google Meet. Itu cara dia. Nak belajar mesti nak berani tanya. Ya? Okey, jadi kita pergi ke soalan ini ya. Ini semua dalam bentuk ayat ya. Kalau bahasa tak bagus tak boleh jawab ya. Tak tahu dia cakap apa. Itu tujuan cikgu cakap dalam bahasa Malaysia. Wah, sudah 9:10. Saya perlu cepat sikit. Saya memang panjang lebar cakap-cakap tak berhenti. Okey, hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap isi paru V ya. Gas itu berkala langsung. Jadi kita perlu tulis V berkala terus ya, guna simbol. Kalau ada buku latihan terus tulis V huruf besar berkala terus ya. Huruf ubahan langsung itu dengan suhu T. Jadi V berkala terus dengan T. Jika tekanan gas itu adalah tetap. Jadi dia punya ialah V berkala sama dengan KT kan. Diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm paru gas. Jadi V sama dengan 30 lah.
Okey, dan suhu dia ialah 30. Jadi K ialah berapa? V sama dengan KT kan? V sekarang ialah 30, T juga 30. Jadi K ialah 30 bagi 30. Iaitu K sama dengan 1 kan? Atau dengan kata lain kita boleh tulis V sama dengan T ya. Nah, itu jawapan dia. Jawapan yang pertama, V sama dengan T. Jadi kamu akan tanya di mana K itu? K itu oleh kerana dia ialah 1. Jadi boleh abaikan. Selain daripada 1 baru perlu tulis. Kalau 1 tak perlu. Ya. Baik. Yang kedua. Okay. Saya sinilah. Okay. V sama dengan KT. Yang kedua ya. Okay. V sama dengan 30. Apabila T sama dengan 273 campur XK ya. Tadi dah di soalan. Saya sudah ringkas ya di sini. Memahami soalan. Okey. Jadi kita sudah tahu ini kan. Kita ganti sajalah. V sama dengan K 273 campur X ya. Kerana dia beritahu ini ya. Okey. Jadi V 30, X pun 30. Kerana sekarang dia nak cari bukan dalam belajar ya. Dia nak Kelvin. Okey. Jadi dia tambah 273 ya. Unit yang lain bagi suhu lah. Dia nak cari K. Jadi K sekarang akan berubah lah. K menjadi 30 bagi dengan 303. Jadi ialah 10 bagi 101 ya. Jadi V sama dengan 10 bagi dengan 101 darab dengan T. Ini ialah bentuk persamaannya. Bentuk yang baru ini. Okey. Jadi jawapan ialah ini. Boleh ya? Kerana dia punya T ialah 273 campur X. Bukan X saja ya. Nah, kalau X saja dia lain, dia K sama dengan 1. Tetapi sekarang T ialah 273 campur X. Jadi jawapan dia ialah ini. Ya? Nah, jadi kamu kena faham lah. Okey, ini jawapan dia ya. Okey, yang kedua. Menggantikan nilai K ke dalam persamaan dan kemudian hitung isi paru gas. Okey, dia tengok soalan balik ya. Yang kedua. Okey. Hitung isi paru dalam sentimeter gas itu jika suhu berubah negatif 11. Nampak? Sekarang ada nombor negatif. Nombor negatif ini ialah kuranglah maksud dia. Maksud dia sekarang X ialah negatif 11. Okey. Maksud dia 273 tolak 11. Kita akan dapat 262 ya. 262. Okey. Jadi kita tengok di sini ya. 262 darab dengan 10 per 101. Jadi kita akan dapat isi paru dia ialah 25.94. Ini ialah jawapan dia bagi isi paru B. Ya. Boleh ya? Setakat ini boleh faham Aring? Susah. Susah. Part A ke part B? Yang susah? Dua-dua. Dua-dua. Bahagian mana tak faham? Tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apa. Okey, kamu nak catat dulu tak? Tak nak. Tak nak. Okey. Nak cikgu telang sekali lagi tak? Boleh juga. Boleh juga. Okey, cikgu telang sekali lagi ya. Okey. V ialah untuk isi paru, T ialah untuk suhu ya. Jadi ini ialah ubahan langsung dalam dua pemboleh ubah, bukan ubahan tercantum ya. Jadi kita ubah suai dia menjadi bentuk persamaan. Jadi dia menjadi V sama dengan KT. Okey, K ialah pemalar. Jadi langkah seterusnya kita nak cari nilai K. Okey, sebelum kita cari nilai K, dia beritahu T ialah sama dengan 273 campur X. Jadi kita gantikan nilai ini dalam sebutan X ya. Okey, jadi T ialah 273 campur X. Okey. Jadi persamaan dia sekarang ialah V sama dengan K 273 campur X. Ya. Dan dia beri kita maklumat apabila isi paru sama dengan 30, X ialah 30. Okey, jadi kita ganti dia nilai X ke dalam sini. 273 campur 30. Jadi dia akan menjadi 303. Okey, setakat ini boleh faham sampai sini? Sampai sini boleh faham? Kelas? Cikgu, ini
273 tanpa Lari. X dari mana? Okey, lari soalan. Bagus. Di sini. Rumus. Penukaran suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin. Okey. X ini ialah darjah Celsius. Tetapi tengok dia sini dia kata T dalam Kelvin. Jadi dalam Kelvin ini kalau nak ubah suai darjah Celsius kepada Kelvin kena tambah 273. Jadi jawapan dia sekarang sudah dalam unit Kelvin. Okey? Boleh? Ini soalan yang bagi. Rumus di bawah. Di sini. Okey? X dalam darjah Celsius nak ubah suai menjadi Kelvin dalam 273 campur X. Di sini. Kenapa nak ubah suai menjadi Kelvin? Kamu akan tanya. Okey, kamu baca soalan. Jadi kefahaman itu sangat penting. V cm paru gas itu bertukar atau bergerak sonsong dengan suhu mutlaknya T Kelvin. Nampak? Ini unit Kelvin. Tetapi dia bagi kita ialah unit darjah Celsius. Jadi kita kena tambah 273. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Ada respon ya. Cikgu sangat suka hati ya hari ini kerana kamu sudah ada respon. Ada penambah baik ya. Berbanding dengan lesson pertama, kamu sudah biasa dengan PDPR ya. At least ada respon nanti mereka kalau playback mereka boleh dengar bukan suara cikgu saja ya. Ada orang banyak dia tengok pada ya, especially pihak sekolah ya, mereka akan tengok kamu ada belajar atau tidak. Bukan pihak sekolah saja, mungkin orang KPM okay? KPM tahu apa itu KPM? Kementerian Pendidikan Malaysia ya, Jawipu okay? Pengawal dia juga akan tengok ya. Tengok cikgu ada ajar tak? Ada lama cikgu kata ada ajar aja. Mana bukti dia? Tapi cikgu tak payahlah ya, dia tengok video cikgu sudah tahu ya. Jadi kenapa kena rekod, kenapa perlu ada suara kamu? Itu ialah tujuan dia ya. Kita guna teknologi lah. Macam sekarang apa yang kita berlaku di luar ya, kita kena berhati-hati ya, kena berintegriti ya. Cakap, jangan beritahu orang, apa kita buat orang pun tak tahu ni lah. Jangan cakap macam tu ya, especially di sekolah. Semua ada CCTV ya. Dia nak tahu dia cakap betul atau tidak, dia playback ke CCTV, dia sudah tahu. Tak dapat lari lagi ya. Especially negara maju seperti Jepun atau mana, okay? Atau jangan cakap jauh lah, Singapura sudah cukup ya. Kamu tengok kenapa keselamatan dia sangat baik, kenapa ramai tak berani buat jenayah, kerana setiap tempat dia sudah letak CCTV dan ada satu pusat kontrol ya. Ada orang tengok sana, kalau ada apa berlaku mereka boleh detect ya, dia sudah di mana tempat dia. Sekejap saja kalau dia nak tangkap, sudah boleh tahu kamu di mana, sudah boleh tangkap ya. Macam kita punya My Sejahtera ya. Dia boleh detect ya, you scan dia sudah tahu you pernah pergi. Cikgu boleh pergi next slide. Boleh. Sorry. Cakap banyak Okay. Sorry ya. Okay. Next soalan. Okay, ini soalan terakhir lah. Okay. Masa lah cukup ya. Okay. Puan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Diberi bahawa faedah I yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P. Dan tempoh dalam T, wang yang disimpan. Puan Sun menerima faedah sebanyak RM200 Malaysia apabila dia menyimpan 4,000 selama 2 tahun. Seperti pada set industri apa yang cikgu katalah. Okey. Ini ialah ubahan tercantum ya. Jadi hintong tempoh simpanan yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima RM650 Malaysia dengan prinsipal pokok dia RM5,200. Jadi berapa lama dia simpan RM5,200 ni boleh dapat faedah RM650. Okey, jadi kita kena guna formula untuk kira lah. Jadi macam mana guna formula dia? Kita boleh tengok slide yang seterusnya ya. Cikgu terangkan. Okey, langkah pertama kita perlu tulis I ialah pelaburan lah. Okey, sama dengan KPT. K ialah pemarah lah. Okey.
PT. PT ialah satu ialah pokok, satu ialah masa. Ya. Okey. Jadi ini ialah I ialah sama dengan 200 kan. I berkala terus dengan PT kan. I sama dengan 200, P ialah 4,000. Dia simpan 4,000 untuk 2 tahun kan. Jadi dia dapat 200. Okey, jadi nak cari K ini kita gunakan K dia ialah interest lah ya. Okey, 200 bagi dengan 4,000 kali dengan 2. Jadi interest dia ialah 0.025 atau pemarah. Okey, kalau kita nak ubah soal dia dalam bentuk percentage ya, peratus ya. Macam kita simpanan tetap ya. Simpanan tetap dia punya peratus ialah 2.5%. Okey. 2.5% sangat rendah kan. Macam dulu 4% ya. Sekarang 2.5. Tapi ini lebih selamat lah. Okey. Tapi lambat sikit lah. Jadi dia punya persamaan akan menjadi I ialah interest ya. Kalau bunga sama dengan dia punya ini yang dia dapat ya. Wang lebihan yang dia dapat ya, bunga sama dengan 0.25 darab dengan pokok 4,000 dia simpan dalam masa 2 tahun. Okey, ini ialah bentuk persamaan dia lah. Okey. Jadi sekarang kehendak soalan dia kata ya, kita baca. Tulis ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Ini kita sudah tulis ya. Di sini kita dapat 2 markah lah. Satu markah sini, satu markah sini. Tetapi belum dapat kehendak soalan ya. Kehendak soalan dia nak cari nilai T apabila I sama dengan 650. Jadi kita kena gantikan nilai I ini, dia nak dapat 650 kan. Dan dia sekarang bukan simpan 4,000 ya. 4,000 itu ialah sebagai contoh. Kita nak cari berapakah itu kala bunga yang dia bagi ya, bagi tadi pada bank ya. Okey, jadi 5,500 letak sini. Okey, kali dengan 0.25 darab dengan T. Jadi sekarang kita nak cari tempoh masa ya. Berapa lama kita perlu simpan 5,200 dalam bank itu baru boleh dapat nilai faedah dia 650. Okey, jadi kita T sama dengan 650 bagi dengan 0.025 darab dengan 5,200. Jadi masa dia, kerana T ini ialah dalam bentuk integer ya. Jadi jawapan dia 5 tahun. Kalau kita simpan 5,200 ya dalam bank itu selama 5 tahun. Jadi dengan dia punya kala faedah 0.025 ya. Jadi kita akan dapat 650 lah interest dia ya. Tak payah apa-apa. That's why ada ramai orang ya, dia simpan banyak wang ya dalam bank itu, 1 bulan dia keluarkan kala bunga dia. Sudah dapat menjalan kehidupan mereka. Okay? Tapi kena simpan banyak lah ya. Contoh dia, sini simpan 5,200 dia 5 tahun dapat 650 kan. Kalau 1 tahun berapa? Kamu bagilah ya. 170 kan. Macam itulah. Okey ya, boleh faham ini? Susah. Susah. Tempat mana susah? Kefahaman, tak faham soalan. Tak faham soalan, cikgu telang sekali lagi. Okey. Cikgu baca sekali lagi ya. Bagus ya. Kamu kata susah, tak faham, maksud dia cikgu ada tahu kamu mana tempat tak faham, cikgu telang sekali lagi. Ada respon ya. Okey, masa macam dah cukup ya. Tapi tak apa, kita habis nanti kamu buat latihan ya. Kamu boleh tengok video cikgu. Puan Sun menyimpan wang dia dalam akaun simpanan. Diberi faedah I. I ialah faedah ya. Okey, jadi kita tulis I seperti yang tadi lah. Yang diterima berubah secara langsung. Jadi tulis itu simbol ubahan langsung ya. Dengan jumlah prinsipal P. Jadi I ubahan langsung P ya. Dan T. Jadi I ubahan langsung PT ya. Okey, lepas tu ubah soal dia menjadi I sama dengan KPT. Kita nak cari K. Macam mana nak cari K? Kita cari sini. Kalau I sama dengan 200 sama dengan K, P ialah 4,000. Jadi sama dengan K 4,000 darab dengan 2 tahun. Darab dengan 2. Maksud dia 200 sama dengan
K 8,000. Okey, jadi K itu ialah 200 bagi dengan 8,000. Jadi K itu sama dengan 0.0125. Okey, soal 8K itu baru pergi ke soalan A. Hitung tempoh simpanan yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima faedah 650. Jadi sekarang kita sudah dapat I sama dengan 0.0125 darab dengan itu PT kan. Okey. Sekarang kalau 650, okey tengok ya. 650 sama dengan 0.025 darab dengan 5,200, kita nak cari T. Okey. Jadi nak cari T ialah 650 bagi dengan 0.025 darab dengan 5,200. Jadi jawapan dia ialah 5. Tak payah tulis tahun betapa. Yang penting jawapan mesti 5. Okey, boleh? Kelas. Boleh. Okey, bagus. Okay. Seterusnya, akhirnya sekali kita tengok soalan B ya, sebelum kita tamat. Puan Sun ingin mendapat jumlah faedah yang sama tetapi mengulangi tempoh simpanan di A. Dia nak dapat 650 tetapi tak mahu dalam 5 tahun. Dia nak dalam kurang daripada 5 tahun. Boleh tak? Apa dia perlu menambah atau mengurangkan nilai prinsipal dia? Dia perlu tambah atau kurang? Kalau rasa-rasa kamu. Dia kena simpan banyak sikit, betul tak? Mungkin lebih daripada 5,200, mungkin 10,000 atau 20,000. Jadi kurang daripada 5 tahun itu sudah boleh dapat 650, betul tak? Lebih banyak simpan, lebih banyak kaedah-kaedah dapat. Okey, itu panggil ubahan langsung ya. Okey, jadi kita tengok. Untuk mengekalkan nilai I dalam persamaan I sama dengan 0.025 PT, apabila P berkurang ya, P berkurang, T akan bertambah. Okey, kerana kalau P berkurang, kalau dia simpan 4,000 saja, dia nak dapat 650 dalam tempoh mesti lebih daripada 5 tahun. Apabila P bertambah, dia simpan 10,000. Jadi masa untuk dapat 650 akan kurang daripada 5 tahun. Ini ialah jawapan. Okey, boleh faham? Kelas? Ada dengan saya? Ada. Tak faham? Boleh. Boleh ya? Okey. Jadi kalau kita nak dapat 650 kurang daripada 5 tahun, kita kena simpan banyak sikit lah. Mungkin kena simpan 10,000 ke 20,000. Jadi dalam masa 1 tahun ke 2 tahun sudah boleh dapat 650 dan boleh digunakan untuk kehidupan hariannya. Okey, itu saja untuk lesson hari ini. Jadi jangan lupa kamu perlu buat latihan ya dalam Google Form site itu ya, kerana semua cikgu ada rekod. Nanti saya nak hantar ke dalam itu JPWP ya. Jadi kalau kamu tak tahu buat, boleh tengok set induksi itu. Cikgu ada tunjukkan bagaimana selesaikan soalan satu. Ya. Okey, sekian, terima kasih. Saya tahu, 是你不会而已。saya tahu surau ya. Jadi saya tak tahu kamu sudah tulis ya. Okay. Tak apa, link bagus ya. Tak tahu boleh tanya. Jangan apa ya. Baik. Okeylah. Kerana saya ada rekod, saya kena tutup ya. Okay, jumpa pada minggu depan ya. Hari Khamis tak ada ya. Okay, thank you.